Okay, hello guys, welcome to Borak Movie. So hari ni aku akan review tentang satu movie baru ni, which is X-Men The Dark Phoenix. So apa yang aku faham daripada cerita X-Men The Dark Phoenix ni, cerita ni in association with Marvel, which is Avengers lah. X-Men ni dia adalah satu group yang macam Avengers lah. Diorang ni superhero, tapi macam dalam world diorang ada dua. Satu human, lagi satu mutant. Okay, so yang mutant ni adalah human with a special gift. Maksudnya diorang yang ada kuasa. So diorang ada variety of kuasa lah. So diorang yang ada kuasa ni diorang panggil mutant. So dalam world diorang, mutant dan human ni diorang boleh duduk sekali, tapi ada beberapa syarat, which is mutant ni dijagalah dengan with some law. Okay, so nak dipendekkan cerita, first X-Men ni adalah hero kepada diorang ni. And then last kali diorang ada a bit conflict sebab Jean Grey ni adalah highlight pada cerita ni. Dia lah The Dark Phoenix tu, which is first kali diorang starting cerita tu, dia ada sekumpulan astronaut, dia berlepas nak ke bulan. And then on the way ke bulan tu, diorang ada something yang distract diorang. So diorang tak boleh pergi ke bulan lah, and kapal diorang rosak. So X-Men ni dihantar untuk selamatkan astronaut tu. So once dia sampai dekat angkasa lepas tu, ada satu macam sinar suria yang actually benda tu sebenarnya ada kuasa luar biasa. So X-Men ni ditugaskan untuk selamatkan semua astronaut tu. Sampai satu tahap ni benda tu dah nak meletup. Roket tu dah nak meletup. So diorang semua dah dapat selamatkan 4 orang astronaut, tinggal seorang. So time selamatkan seorang tu, Jean Grey ni dia ada kuasa macam Magneto. Kalau korang tengok cerita X-Men, korang tahulah Magneto tu dia ada kuasa untuk macam hold barang, dia boleh gerak-gerakkan barang kan. So Jean Grey ni dia ada kuasa yang sama. So last kali Jean Grey ni dia nak selamatkan astronaut yang last tu, dia serap semua kuasa suria. So last kali dia semua kuasa tu masuk dalam badan dia. Dia hampir mati tapi dia tak mati. So kuasa tu dah ada dalam badan dia. So itu adalah starting cerita dia. Okay, so part paling best dalam cerita ni part paling best aku rasa masa last kali tu lah, masa Jean Grey dia dah tersedar, and then dia jadi hero pula balik. Lepas tu first kali dia baik, dia adalah hero X-Men, and then lepas daripada tu dia jadi jahat. Sebab apa? Sebab dia tak boleh control dia punya ni. Orang ingat dia jahat, tapi sebenarnya dia memang tak boleh control. So ramai orang tak faham dia. So dia jadi lebih uncontrollable. So maksudnya dia memang tak boleh control. Lagi satu, dia memang imba. Sebab apa? Sebab kuasa dia memang power. Semua X-Men tak boleh lawan dia. Okay, so part paling best yang aku rasa adalah masa dia dah tersedar. Part last kali dia dah tersedar, and then dia jadi a hero, and dia lawan semua musuh dia lah. And musuh dia tu aku tak faham daripada mana, tapi dalam cerita tu dia ceritakan musuh dia tu adalah daripada satu planet ni yang nak cari kuasa suria tu, sebab kuasa tu dah hancurkan planet dia. So dengan kuasa tu dia boleh build balik dia punya planet. So macam tu lah cerita dia. And orang jahat tu dia memang pelik lah. So itu saja. Okay, so yang ni dia macam part yang paling macam pelik lah rasanya. Okay, so okay, so dia macam ni, yang untuk nak cerita sikit pasal dia punya yang dia punya rival tu. Okay, rival tu dia datang, dia macam ada meteor jatuh. Lepas tu, okay, kau bayangkan orang tengah party, lepas tu anjing tu ada menyalak. So dia rasa pelik lah, kenapa anjing dia menyalak. So dia keluar, and aku rasa macam benda tu disgusting lah sebenarnya. Yang dia punya rival tu sangat disgusting. But actual look diorang before diorang serap dalam badan manusia tu sangat buruk. Okay, memang geli lah bapak. So perempuan tu dia pergi keluar nak tengok apa benda yang ni kan. Lepas tu dia tengok. Kali dia nampak yang alien tu, tapi memang disgusting gila alien tu. Then dia bunuh perempuan tu, and then dia masuk dalam badan perempuan tu. And then diorang belajar English so that diorang boleh berhubung dengan manusia. And diorang semua tu tengah cari Jean Grey. So aku rasa part yang ni, which means yang masa diorang lawan tu lah, dekat LRT ke apa, dia something like that lah. Dia train dalam train LRT pula. LRT kat KL dia ada bang.
So dia gaduh dalam train. Sebab time tu Jean Grey okay, cerita dia sebelum yang diorang gaduh kat LRT tu, train, sebelum diorang gaduh kat train tu, cerita dia semua mutant ni kena tangkap. Sebab apa? Sebab Jean Grey ni dia dah buat masalah. Dia dah bunuh polis. So diorang punya kerajaan dah keluarkan satu memo untuk tangkap semua mutant. Okay, so semua mutant kena tangkap. And then Jean Grey tu sebelum dia kena tangkap, dia nak bagi kuasa dia dekat rival dia tu. Sebab rival tu dah racuni minda dia. Dia cakap tak ada siapa yang faham dia. And dia sebenarnya nak gunakan Jean Grey tu, tapi Jean Grey tu sangat bodoh. Dia tak boleh fikir. Time tu dia tak boleh fikir. Sebab apa? Dia tengah stres. Sebab orang lain tak boleh faham dia. Sebab dia tak boleh kontrol dalam kuasa dalam diri dia. So dia dah hampir nak bagi semua kuasa tu. And then dia pengsan. And then semua kena tangkap. Macam tu lah cerita dia. Lepas tu diorang gaduh dalam LRT. X-Men ni dia starting dengan Magneto, kalau tak silap aku lah. Yang aku pernah tengok, dia starting dengan Magneto. Magneto tu yang tadi tu lah, yang Max tu kan. Dia sebenarnya paling power lah sebelum Jean Grey. Sebab dia dengan Jean Grey ni ada kuasa yang lebih kurang sama. So dia starting dengan benda tu. Lepas tu tiba-tiba ada Wolverine kerebuk, tiba-tiba ada yang Jean Grey ni, Wolverine tak ada. So aku sebenarnya kurang faham tentang cerita X-Men ni. Mungkin aku kena tengok balik daripada awal sampai sekarang, baru aku boleh tahu jalan cerita yang sebenar dia lah. Macam Avengers pun dulu pun dia macam a bit plot twisted lah. Maksudnya kita kena tengok balik daripada awal, so kita boleh faham jalan cerita yang sebenar dia. Tapi yang X-Men ni, aku rasa yang Dark Phoenix ni kurang lah, bagi aku kurang lah. Sebab kalau macam Avengers, semua cerita dia macam susun elok-elok. So macam X-Men yang Dark Phoenix ni, dia tiba-tiba tahu-tahu dah ada benda macam ni. Dia macam out of nowhere. Dia tak ada jalan cerita yang tunjukkan daripada mana benda ni datang and kenapa benda ni jadi semua tu kan. Macam kita tengok kalau Avengers, dia start daripada hero ni. Lepas tu dalam cerita hero ni ada hero lagi satu tu pula masuk. So kita boleh tahu macam dorang ni semua link. Tapi macam X-Men ni tahu-tahu dia macam ni. Sebab macam X-Men, dia sebenarnya mutant ni, ada seorang profesor ni, dia bawa semua budak-budak mutant ni yang ada special gift ni masuk dalam sekolah tu untuk ajar dorang cara untuk kawal kuasa. So mungkin dorang adalah apprentice daripada sekolah tu sendiri. And aku tak tahu macam mana, sebab cerita Wolverine pun ada dekat dalam sekolah tu juga. So mungkin kena tengok balik lah macam mana cerita tu starting dia sampai lah sekarang. So mungkin next X-Men review, aku dah faham sikit cerita dia, aku boleh cerita lah sikit-sikit. Moral of the story, dalam cerita ni apa yang aku belajar is love. First kali, the power of love lah. And then second, aku belajar leadership. Yang ketiga, pasal ego. Okay, first love is yang Jean Grey dengan Cyclops, dia adalah couple, means they're loving each other. So walau macam mana pun Jean Grey tu dah jadi jahat, tapi Cyclops ni dia sayangkan sangat Jean Grey tu sampai dia pertahankan Jean Grey tu. Faham tak? Maksudnya dia percaya yang Jean Grey ni tak jahat macam ni. Dia ada something yang buatkan dia jadi macam ni. So nampak tak? Dia sangatlah love kepada Jean Grey. Okay? So next is leadership. Leadership yang aku tengok adalah pada Raven tu lah, yang mati tu. Okay, Raven tu dia ada tahap leadership yang sangat tinggi. Sebab apa? Sebab dia pentingkan all dia punya team without thinking of herself. Maksudnya dia fikir pasal team dia dulu, baru dia. Dan yang ego ni adalah yang profesor tu. Profesor tu dia a bit ego. Sebab bagi aku lah, dia macam tak masuk akal. Benda tu dia nak meletup pasal seorang tu, dia macam, dia sebab dia nak nama sebenarnya. Profesor tu dia nak nama daripada presiden. So dia sanggup riskan nyawa all the team untuk dapatkan nama tu je. So bagi aku dia ego lah. And dia selfish. Sebab apa? Sebab dia nak buat benda tu semua untuk kepentingan diri dia sendiri. Last kali baru dia mengaku yang dia tu, yes, I am ego. Kalau kau start daripada awal kau mengaku, kan senang. Benda ni sama pun cerita movie. So rating and recommended ke tak, cerita ni kalau ada 10 star, aku bagi 8 star lah. Sebab cerita ni bukan tentang X-Men The Dark Phoenix ni tau, tapi tentang X-Men dia sendiri. Sebab kurang faham cerita dia. Tapi dia in association dengan Avengers, tapi dia tak sama taraf dengan Avengers lagi lah. Sebab Avengers ni bagi aku dia sangat wow. So mungkin X-Men punya producer boleh meningkatkan lagi lah tahap kualiti susunan cerita dia tu. Sebab kurang memuaskan. Tak faham. Okay, recommended ke tak? Kalau korang suka action movie, dia macam, dia sama juga macam Marvel Avengers dengan DC. So kalau korang minat benda-benda macam ni, and aku rasa memang recommended lah untuk korang pergi tengok. Daripada korang terlepas banyak sangat movie dia, lagi korang tak faham. So baik korang tengok, lepas tu baru korang flashback tengok sikit-sikit. So kalau bagi korang yang memang movie hunter tu, memang sangat recommended. So boleh pergi ke JSC ataupun TGV yang terdekat. Jangan tengok dalam website. Okay, so macam kita kena sokong dorang yang buat movie ni. Okay, so that's all from me. Bye. Okay guys, so lastly, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe to our YouTube channel. And also follow us on Instagram, Fardism Production. See you guys next Borak Movie. See ya.
plays back simultaneously.